Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita meneruskan kuliah membaca dan menterjemahkan makna yang terkandung dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam Ibn Al-Bi'iz rahimahullah, dengan menggunakan terjemahan yang diterjemahkan oleh Profesor Dr. Hasnan Kasan hafizahullah, cetakan Jakim. Kita masih lagi pada jilid kedua pada muka surat 149. Kita masuk matan baru 149 berkaitan dengan matan wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Dan semua orang-orang beriman itu adalah wali kepada Ar-Rahman, wali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita memulakan matan yang baru, saya diperingatkan oleh saudara Aidil Haikal tentang saya janji pada minggu lepas untuk bincang tentang satu kaedah at-ta'sis aula min at-ta'kid. Ini yang terima kasih atas peringatan. Saya terlupa. Alhamdulillah, saya minta tolong beliau pesankan. Beliau baru hantar mesej berkaitan dengan kaedah at-ta'sis aula min at-ta'kid, untuk dipraktikkan terhadap ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Okey, kita guna papan putih insya-Allah. Okey, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak apa, kecil tak apa. Ayat ini Allah sebut untuk makna umum, kita tahu laisa kamitslihi syai', lipat satu berkaitan dengan nafi, wa huwas samiul basir berkaitan dengan isbat. Kita tak akan bincangkan tafsiran ayat ini secara umum. Jadi kita kenapa saya tuliskan juga untuk peringatan. Ayat ini menafikan sebarang persamaan dengan Allah dan juga mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak menjadi hujah bahawa tauhid itu hanya menafikan persamaan. Tauhid itu merangkumi dua perkara, menafikan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid yang asalnya berasaskan kepada iman terhadap kalamullah, beriman dengan kalamullah, dan beriman dengan segala sifat yang Allah sampaikan, disertai dengan kaedah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan nafi, ada iman terhadap kalamullah dan menafikan persamaan. Tinggal sekarang saya syarahkan pada part laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kaedah yang kita bincangkan adalah kaedah at-ta'sis aula min at-ta'kid. Okey, kat mana kat sini kaedah ini? Kaedah ni digunakan banyak tempat lah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud. Bila jumpa ayat Quran yang ayat perkataan sama berulang, atau perkataan lain tapi mempunyai makna yang sama berulang, atau perkataan yang lain makna lain tapi boleh ditafsirkan dengan dua perkara yang berulang, akan digunakan kaedah ini. At-ta'sis aula min at-ta'kid, iaitu memberikan makna yang lain atau makna baru pada suatu kalimah yang berulang itu lebih baik berbanding dengan menyatakan bahawa maknanya berulang atau maknanya untuk penegasan. Okey. Pada ayat ini kita kata laisa kamitslihi syai'un. Kat mana ada yang berulang? Kat mana perkataan yang berulang? Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kat mana? Di sini ada dua perkataan. Satu, dua. Ka seperti, mithil seperti. Ada dua perkataan seperti di situ. Laisa tidak ada. Jadi kalau ayat tanpa jazakallahu khair, kalau kita buang salah satu, kita kata laisa mithlahu syai', tidak ada yang seumpama Allah. Faham tak makna dia? Faham? Atau kita letakkan ka sahaja, kita kata laisa kallahi syai'. Kaf tak akan masuk pada dhamir, kaf masuk pada isim zahir. Jadi tukarkan hu kepada dia, kepada Allah. Laisa kallahi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua perkataan ni nak gunakan mithil atau laisa mithlahu syai', atau nak gunakan laisa kallah, ada alif ya sekali sahaja, laisa kallahi syai'un, boleh, tak ada masalah. Tidak ada yang seumpama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah guna laisa kamitslihi, dua-dua Allah gunakan dua adat, adat penafian atau adat tashbih. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Jadi maknanya tiga perkataan ini nampak makna yang sama. Jadi apa fungsi kaf kat sini? Atau apa fungsi misal kat sini? Allah sebutkan kaf dan misil, pasti salah satu daripadanya itu berulang. Nak gunakan ka sahaja ke atau gunakan misil saja cukup untuk beri makna. Tapi ada penambahan, Allah gunakan dua adat. Jadi dalam nahwu, kebanyakan ulama nahwu kata kaf di sini salah satu daripada huruf zaidah, huruf tambahan. Maknanya laisa kamitslihi syai', maknanya laisa mithlahu syai'. Kaf itu adalah huruf tambahan, salah satu daripada harfun min hurufiz zaidah, salah satu huruf daripada huruf-huruf tambahan. Artinya ada dalam struktur kataan tetapi tidak ada maknanya, hanya bertujuan untuk menegaskan fakta yang sama. Maksudnya
Tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa, penegasan diulang 2 kali. Maksud serupa maksudnya adalah untuk takkid. Itu maksud takkid. Right? Kalau ikut kaedah nahu, ulama nahu kebanyakan jawab laisa kamitsli syai'. Kaf adalah harfun zaid, huruf tambahan atau harfun min hurufiz zaidah. Ulama tafsir tidak menerima kaedah ini. Kita belajar benda yang sama dalam ilmu nahu, kata tambahan. Sebab ilmu nahu dia tak bincangkan direct pada kalamullah, dia bincangkan tentang bahasa Arab. Kalau ada 2 perkara berulang, perkataan berulang, dia akan jadi takkid. Ilmu tafsir fokus pada membincangkan kalamullah. Allah takkan mengulangi satu perkataan kalau satu perkataan itu cukup. Kerana kalamullah itu kalam yang jami'. Macam mana Nabi, semua dalam Quran jawami'ul kalim, kata yang ringkas dan padat. Allah takkan ulang satu perkara atau tambah satu perkataan, malah takkan tambah satu huruf kecuali ada makna. Kecuali ada makna. Sebab itulah kaedah inilah yang dimaksud sebagai at-ta'sis aula min at-ta'kid. Kalau kita tafsirkan Quran, jumpa keadaan begini, kita tak kata tambahan. Kita kata kaf ini ada hikmahnya. Kalau tak tahu, wallahu alam apakah hikmah sebenarnya. Alif lam mim ada maknanya, wallahu alam, Allah Maha mengetahui tentang maknanya. Nun ada makna, tapi Allah Maha mengetahui tentang maknanya. Bukan tak ada makna. Bukan kata alif lam tak ada makna, ada makna, Allah yang tahu, Allah Maha mengetahui. Ataupun kalau nak orang kaitkan dengan ayat Ali Imran, kata Allah dan orang-orang yang berilmu, ada orang yang tahu dan sebagainya. Ini perbincangan berkaitan dengan ini. Nak fahamkan kaedah. At-ta'sis aula min at-ta'kid artinya memberikan makna yang baru kepada satu huruf itu, atau memberikan makna yang berlainan daripada huruf yang seumpamanya itu atau perkataan seumpamanya itu lebih afdal berbanding kita katakan takkid. Okay. Kalau tak jumpa dah. Kata saya tak jumpa. Biasanya ni bukan cerita tak jumpa. Cerita ni macam kalau berlaku khilaf. Kaedah ni bila digunakan bila nak tarjih. Nak tarjihkan antara pandangan yang kata takkid dengan taksis. Jadi kita sebagai seorang pelajar, kita ada 2 kaul. Ada ulama kata takkid, buka kitab nahwu kata takkid zaid. Buka kitab lain kata tak. Maknanya berbeza. Jadi kita ketika tafsirkan ayat tersebut nak ajar kepada anak murid kita, kita lebih baik ambil pandangan yang taksis. Bukan artinya kita nak jadi mufassir. Kalau kita jadi mufassir memang kita tak layak lah. Kita tujuannya kita belajar kaedah ni untuk tarjih. Kita akan belajar kaedah tarjih dalam ilmu tafsir. Antara kaedah tafsir, nak tarjihkan, nak kata pandangan mana yang lebih aula untuk kita ketengahkan. Ataupun dalam penulisan kita nak tulis atau nak terjemahkan dan sebagainya, kita akan pilih yang mana paling rajih. Kerana tak mungkin dalam terjemahan teks Al-Quranul Karim kita pergi bawakan 10 wajah, mana mungkin. Dia terjemah satu ayat, ambil pilih salah satu makna. Ambil yang paling kuat, yang paling afdal dalam tafsiran yang ada. Okey, maknanya faham? At-ta'sis aula min at-ta'kid. Atau kita baca hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tiap-tiap amalan bergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan dapat apa yang diniatkan. Okey. Apa beza dua makna perkataan ni? Innamal a'malu binniyat. Apa arti innamal a'malu binniyat? Sesungguhnya tiap-tiap amalan itu bergantung pada niat. Maknanya apa? Bergantung pada niat pada apa? Ada orang kata pada pahalanya. Kalau buat amalan tak ikhlas, tak dapat pahala. Betul atau tidak? Betul tak terjemahan tersebut? Betul. Tapi dia takkid. Innamal a'malu binniyat. Artinya kalau buat tak ikhlas tak dapat pahala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tiap-tiap orang yang buat akan dapat seperti mana yang diniatkan. Tak dapat maknanya sama, macam berulang. Jadi ketika menterjemahkan atau ketika nak tafsirkan atau nak syarahkan hadis, kita tak ambil kaedah bila dah ada 2 ayat berulang, kita ambil bahawa ayat yang pertama itu ada makna lain. Walaupun maknanya
boleh kata takkid, kita boleh terjemahkan sebagai takkid. Jadi dua rangkap tu jadi satu makna. Siapa sesungguhnya tiap-tiap amalan bergantung pada niat. Siapa sahaja yang tidak ikhlas, dia akan amalan takkan diterima. Ikhlas dan mutaba'ah syarahkan. Tapi dua ayat, dua kalimah tadi jadi satu makna. Kemudian kita pergi, tapi lebih aula kita ambil at-taksis aula min at-takkid. Apa beza antara rangkap pertama dan kedua? Innamal a'malu binniyat, berkaitan dengan amalan itu ditentukan kedudukannya berdasarkan kepada niat. Adakah dia amalan pertama, apa fungsi niat? Dibincang fungsi niat. Membezakan antara adat dengan ibadah. Ibadah dengan adat. Mandi sama mandi. Seorang niat mandi wajib. Seorang tak niat. Perbuatan sama, bezakan antara adat dengan ibadat. Itu innamal a'malu binniyat. Sama juga mandi sunat ataupun mandi wajib. Mandi sunat Jumaat sama macam mandi wajib. Apa yang membezakan antara wajib dengan sunat? Niat. Solat kita 2 rakaat, solat subuh 2 rakaat, sunat subuh, dengan solat wajib subuh rakaat. Kalau yang ada kunut tu nampak bezalah. Yang ada kunut. Yang tak kunut nampak sama aja. 2 rakaat, 2 rakaat. Apa yang membezakannya? Niat. Niat yang membezakan antara dua amalan sama ada wajib ataupun sunat. Dan niat juga membezakan antara jenis solat. Nak solat zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, nak solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat witir dan sebagainya, niat yang menentukan. Itu pada syarah kita ketika syarah innamal a'malu binniyat. Cerita tentang hukum hakam, syarat sebagainya. Ketika syarahkan makna wa innama likulli imri'in ma nawa, kita syarahkan tentang ikhlas, buat kerja ikhlas. Ada orang yang pahalanya besar dengan amalannya kecil kerana niat. Ada orang buat perkara yang besar tapi pahalanya kecil kerana niat. Ada orang amalan dirosakkan kerana riya dan sum'ah dan macam-macam dibincangkan dalam 4 wa innama likulli imri'in ma nawa. Di sini kalau kita syarahkan dengan cara begini, kita katakan bahawa Nabi takkan ulang perkataan yang sama, sekiranya tanpa ada maksud yang tersendiri. Jelas? Okey. Kaedah dah faham. Sekarang ayat ni, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita bincangkan untuk dua keadaan. Okey. Nak kata takkid selesailah. Maknanya samalah. Sesungguhnya memang tidak ada satu pun yang tak ada makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu, tak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaf ni kedudukannya apa? Zaidah, boleh. Atau makna kalau kita detailkan, dia letak zaidah. Bukan kaf zaid, bukan huruf zaid. Kaf ada maknanya yang tersendiri. Maka ditemukanlah pelbagai kaul ulama. Cuma saya nak ringkaskan dua kaul yang terkenal lah, yang untuk disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Adras dalam kitab An-Nabul Azim, dan juga beberapa kitab dan mufassir mutaakhirin. Mereka cenderung pada dua kaedah ni. Kaedah pertama, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Atau kita baik dulu, laisa kallahi syai', sebab senang nak padam kat bawah. Laisa kallahi syai'un, tidak ada seperti Allah sesuatu pun. Okey. Ayat ini sempurna. Tapi kalau kita letakkan misil, kita letakkan kalimah kamitslihi, dia jadi lebih sempurna dalam penafian. Kita tu, contoh kita bercakap pada orang. Kita cakap, kenal Wan? Abang Wan kenal? Abang JBJ tu ke? Kan? Dia memang tak, kalau Bang Wan, dia tak tipu, dia tak cakap tipu. Penafian dia tak cakap tipu. Dia kata, Wan laisa bikadzab. Wan bukan penipu. Tak maaf contoh contoh pun tak kena tu, tapi contoh tak sedap juga, tapi nak faham je. Dia tidak menipu. Sama, tidak menipu. Ayat macam itulah bentuk ayat dia.
Dengan ayat satu lagi, kata, orang macam Wan tu takkan nipu. Tambah kalimah macam. Sebab apa? Orang sembahyang 5 waktu, hadir kuliah, sentiasa galakkan ni. Orang ada orang kata, contoh kata, dia kerja mana? JBJ. Orang yang contoh. Wan tu tak tak rasuah lah. Contoh. Kerja-kerja yang ada jawatan. Contoh. Penafian tanpa ada bukti. Tapi dia kata Wan tidak makan rasuah. Okey. Ayat yang kedua, orang macam Wan tu, orang yang seumpama dia tak makan rasuah. Lain tak mana? Lain kesan dia. Kenapa macam? Macam itu maksudnya mungkin dia solat, mungkin orang kaya raya, rasuah berapa? RM6 RM10 RM50, sedangkan dia jutawan. Takkanlah orang yang jutawan macam tu nak ambil rasuah RM10. Tak masuk akal. Faham? Jadi kalimah ka di sini penafian, mithil adalah bukti, burhan. Untuk katakan Allah SWT laisa, tidak ada yang seumpama, tidak seumpama Allah, seumpama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna sifatnya, takkan ada yang sama. Jelas? Asma'ullahu husna, nama Allah yang sempurna, sifatuhul ulya, dengan segala sifat Allah yang maha agung, dengan namanya maha sempurna, dengan segala kekuasaannya, takkan ada yang sama. Artinya kalam tadi ada apa? Penafian, nafi dan burhan. Nafi berserta dengan bukti. Jadi mithil bukan bererti untuk tashbih, tapi mithil untuk memaknakan ianya burhan. Mana bukti? Kita kata seumpama Allah yang mempunyai segala sifat kesempurnaan, yang menciptakan segala-galanya, yang takkan ada yang sama dengannya. Jelas? Okey. Ini satu. Itu makna at-ta'sis aula minat ta'kin. Dari segi bila kita belajar ilmu tafsir, kita akan jumpa ulama-ulama mufassirin yang memang sangat pentingkan perkara ini dan mereka berjaya istinbat. Bukan berjaya, maknanya sama, tapi dalam penerangan mereka mampu memberikan makna yang sangat jelas kerana kesempurnaan ilmu yang ada pada mereka. Dan inilah maksudnya tidak ada satu penambahan pun dalam Al-Quranul Karim. Tak ada satu penambahan. Okey. Jadi kaf misil bukan tambahan. Misil adalah bukti. Kata kaf, saya ambil salah satu. Satu. Laisa kamithlihi syai'un. Sekarang asalnya mislahu. Yang tertinggal tak ada kaf. Tak sama dengan ayat laisa kamithlihi syai'. Laisa mithlahu syai' tak sama dengan laisa kamithlihi syai'. Okey. Ini contohnya ada banyak syarah. Saya ambil salah satulah. Syarah yang ulama kaf ni bukan tambahan. Tapi kaf ni menunjukkan bahawa menambahkan penafian. Allah menafikan dua adat untuk menyatakan bahawa contoh, laisa mislahu syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Orang kata, yelah, yang sama tak ada, tapi mungkin yang lebih atau yang kurang, yang lebih kurang. Okey, tak ada siapa yang cipta segala-galanya, tapi mungkin dia boleh tahu perkara gaib. Kita bukan samakan wali dengan Allah. Wali dia boleh tengok orang semua sekali. Allah cipta segala-galanya, wali cuma nampak je. Wali nampak kebaikan, Allah bagi pada dia sifat-sifat tertentu. Ada tak orang jawab begini? Jawab. Jadi kita kata laisa kamitslihi syai'. Apa itu kamitsli? Misil artinya sama. Ka mana? Yang sama dengan Allah. Yang sama dengan Allah tak ada. Tak ada siapa yang sama dengan Allah. Yang sama sedikit pun dengan yang itu pun tak ada. Nampak? Dia nafikan dua. Nama-nama nafyun baligh, nafi yang sangat tinggi maknanya. Sebab tu dalam tashbih ada tashbih baligh. Kita belajar tashbih baligh. Saya belajar, kita ambil sikit ilmu balaghah. Boleh?
Tashbih, ringkasan. Okey, kita kata siapa sih paling berani? Hah? Gigi silat lah. Dia kata, Kamri. Kamri ain ke mim? Ain ke alif? Nama ejaan. Alif. Amri, okey. Dua-dua ada makna. Okey. Kita kata Amri. Amri. Arab ni dia tak ada angka-angkel. Dia sebut nama je. Bolehlah Amri kan. Kita letak nama lah, contohnya. Amri kal asadi fi syaja'atihi atau fi syuja'atihi. Syuja'ah boleh. Syaja'ah boleh, syuja'ah boleh. Okey. Amri seperti singa fi syuja'atihi, dalam keberaniannya. Syuja'ah. Okey, berani. Faham maknanya? Faham. Okey. Amri macam singa pada garang dia. Jelas. Okey, sini namanya apa? Kita terpaksa ambil istilah yang untuk faham. Sini namanya musyabbah. Asad namanya musyabbah bih. Kaf namanya adat tashbih. 3. Ni kelas akidah ke kelas fi syuja'atihi, ini nama 4 rukun dia. Nama apa? Nama dia wajhu syabah. Kita nak samakan seseorang dengan satu benda. Satu orang yang kita nak samakan, Kamri, nama musyabbah, yang disamakan dengannya seperti singa. Singa itu nama musyabbah bih. Okey, seperti itu menunjukkan, nak bezakan bahawa dia bukan singa, seperti je. Anta abdullah ka'annaka tarahu, macam kamu nampak Allah, bukan kita nampak Allah. Kaf tu menafikan persamaan. Jadi bukan menafikan hakikat. Dia hanya ada persamaan. Ka tu seperti, bukan dia. Dia bukan singa, tapi dia seperti singa. Okey. Dan kaf ni namanya adat. At-tashbih syuja'atihi adalah kat mana persamaannya. Di manakah tempat persamaan. Okey, ayat ni tashbih. Makin dibuang, tashbih paling tinggi. Ringkasan. Tashbih yang paling tinggi, namanya tashbih baligh, paling tinggi sekali ialah tashbih yang dibuang wajhu syabah. Kata saya buang syuja'ah, saya buang. Amri kal asad. Amri macam singa. Dengan Amri macam singa pada keberanian dia, yang mana lebih hebat? Macam singa lebih hebat. Nampak lebih hebat. Macam betul. Tak sebut berani. Bukan berani je. Mungkin ada bertaring, mungkin modern tough, mungkin macam-macam. Sebab apa? Dibuang wajhu syabah. Satu lagi, seumpama pun tak sebut. Amri asad. Amri tu singa. Dia singa. Singa datang dah. Ini nama tashbih baligh. Dibuang wajhu syabah dan buang adat tashbih. Yang tinggal hanya musyabbah dan musyabbah bih. Nama tashbih baligh. Okey. Jadi makin dibuang adat tashbih, kata tu, kalau adat tashbih, amri ka mithlil asad, amri, makin tambah adat, makin kurang dia punya, makin tambah wajh syabah, dia jadi makin kurang. Makin buang makin kuat. Sekarang ni dalam bab mengisbatkan atau bab mengiyakan atau menyatakan persamaan. Dalam bab penafian, Allah buang dengan bukan satu adat, Allah buang 2 adat dan tak ada wajh syabah langsung, semua tak ada. Allah kata laisa kamitslihi syai'. Misal Allah buang adat, ka pun Allah buang,
itu namanya nafyun baligh, nafi yang sangat sempurna, yang sangat tinggi dan tidak ada cara, tak ada bahasa lain yang lebih tepat untuk mengungkapkan pernafian atau persamaan secara mutlak. Jadi laisa kamitslihi syai', tak ada yang sama dengan Allah dan tak ada yang sedikit yang sama Allah, sama ada yang sama betul-betul sama atau yang sama sikit je, atau ada sikit sama persamaan, atau yang tinggi, semuanya tak ada. Laisa kamitslihi syai'. Penafian begini nampak betul-betul sama. Tapi jangan lupa, jangan sampai menafikan sifat tu. Wa huwas samiul basir. Jadi mengisbatkan bila kita nafi segala persamaan, kemudian diisbatkan wa huwas samiul basir, kita takkan kata Allah tu macam makhluk. Mana boleh kata Allah mendengar macam makhluk? Tak mungkin terfikir dalam kepala. Sebab kita kata laisa kamitslihi syai', bahawa Sami'ul Basir, maka pendengaran Allah pendengaran yang sempurna, pendengaran yang sempurna, yang tidak ada persamaan dengannya. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, semualah kita bincangkan. Sebab tu berkaitan sifat Allah, seorang mukmin takkan menafikan satu sifat kerana dia dah menafikan segala kekurangan dan dia mengisbatkan segala kesempurnaan. Ketika dia dengar sifat Allah sebut sifat, kita akan dengar dengan penuh kesempurnaan. Dan sifat Allah yang Allah sebutkan itu mengisbatkan kebesaran dan keagungan Allah, bukan mengisbatkan kekurangan. Apa beza dengan Ahlul Kalam? Ahlul Kalam, kaedah mereka, kalau isbatkan sifat, isbatkan kekurangan. Ini satu masalah. Sifat-sifat yang Allah banggakan, yang Allah sifat dengannya, mereka nafikan atas dasar nanti sama dengan makhluk. Kenapa nak samakan? Kita dah kalau faham betul-betul laisa kamitslihi syai'. Sebab tu yang disebutkan oleh Syekh pada pertemuan yang lepas, mereka ubah makna laisa kamitslihi syai', mereka tolak makna wa huwa samiul basir, dan mereka tolak makna sifat-sifat yang mereka tolak lain. Apa yang tinggal? Cara fikir sendiri. Cara faham sendiri. Orang faham bahasa Arab, kalaulah ayat laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, faham ayat ni menyebabkan tolak ayat sifat, sudah tentu Abu Jahal lebih aula, dia akan syubhat tu datang sejak zaman Abu Jahal lagi. Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi yang ada? Abdullah bin Ubay, dan seluruh orang-orang yang faham bahasa Arab zaman tu dah lama dah jadikan ayat ni sebagai ayat untuk lawan Islam. Mana ada Abdullah bin Ubay yang cuba cari kelemahan Islam sana sini, kita kamu samakan Allah dengan makhluk, Allah tu beristiwa. Tak mungkin. Syubhah tu takkan mungkin wujud dalam kepala orang yang faham bahasa Arab sebenar. Okey. Relax jap, minum jap, insya-Allah. Senang. Tak, sejuk dia. Saya beli buku berkaitan istiwa, saya baca kejap, saya subhanallah, lagi teruklah. Orang Arab dah faham teruk, yang salah lah. Ada orang Melayu tulis buku berkaitan dengan istiwa Allah, lagi teruk dari Arab. Dia tambahkan lagi, dia bila memandai ni, orang memandai, dia bukan syarah, dia bukan dia memandai-mandai. Dia pandai terlebih, jadi memandai. Nanti saya tak tahu lah, saya tak suka nak terlalu orang, tak suka nak buka aib orang. Semua orang ada aib. Tapi kalau dah tahu diri ada aib, jangan buka sendiri. Jangan buka sendiri. Saya baca beberapa tulisan. Okey. Kita balik semula kepada matan sambung. Kita sambung matan yang baru insya-Allah. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Ada orang kata, Ustaz, tak buat surat. Terus dah, Ustaz. Terus. Ada kawan-kawan yang sekarang ni. Ada kawan-kawan kata, Ustaz, tolonglah. Saya tak, jangan. Bukan saya tak suka, bukan tak boleh, tapi bukan aulanya. Lebih baik faham betul kaedah yang sebenar. Faham? Okey, satu lagi saya lupa. Kaedah at-ta'sis aula min at-ta'kid itu dalam ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir atau dalam fiqh hadis. Kita belajar mana kalau usul fiqh kat mana letaknya? Dalam bab ni, usul fiqh masuk dalam bab kaedah i'malul kalimah aula min ihmaliha. Jadikan satu kalimah itu ada fungsinya tersendiri, ada makna tersendiri, lebih baik daripada kata dia tidak ada fungsi. Betul dalam ayat Quran semua. Termasuklah yang bila dalam penulisan nahu, kalau ada contoh qalu, ada alif tu,
Jangan cakap alif tambahan, zaidah. Dia kena mesti ada maknanya, ada fungsinya. Dari segi fungsi penulisan lah. Tapi makna ada orang cuba bagaimana bab takalluf sebagainya, itu perbincangan yang lebih detail. Okey. Jadi dalam Al-Quran, dalam tafsir, ulama tafsir tidak menerima kaedah adanya huruf zaidah dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu mereka huruf zaidah ke atau menamakan Allah sebagai maf'ul ke, maf'ulun bih ke sebagainya, memang ulama tafsir ada istilah yang lain. Jadi tidak ada satu perkara yang ditambah dalam perkataan Quran. Tiap-tiap kalimah yang ada dalam Quranul Karim mengandungi makna. Tidak ada yang ditambah. Dan takkid ada dalam Quran Karim. Kalau misalnya kata habis, takkid tak ada dalam Quran. Ada. Bila kaedah at-ta'sis aula min at-ta'sis aula min at-ta'wil at-ta'sis aula min at-ta'kid tidak terpakai apabila berlaku ijma' di kalangan mufassirin kata ayat tu takkid. Dah ada ijma'. Atau dah ada aqwalus salaf. Ijma'. Sebab tu kalau kita kata kita guna masa tarjih, ada banyak aqwal. Tapi kalau qaul semua ulama kata makna dia takkid, takkid lah. Takkid bukan satu perkara yang menghilangkan ruh Al-Quran, tapi kata aula, lebih baik berikan makna yang lain. Sebab memberikan makna yang baru mengandungi takkid. Kata takkid dia tidak membawa, dia akan mengatakan satu ayat tu atau satu perkataan tu sebagai ayat zaidah atau kalimah tambahan. Okay. Jadi kaedah, tapi kalau dalam bahasa ada 7 perkataan, kalau disebut selepas satu perkataan dia confirm takkid. Mana confirm takkid? Takkid contoh jaa bi ainihi, ain, kalimah ainin. Ainihi confirm takkid kepada jaa, tak kepada huwa. Jaa bi ainihi atau nafs, jaa bi nafsihi. Atau kalau ada 2 orang, kata jaa kilahuma. Mana kan? Kilahuma. Atau ja'ata kiltahuma. Atau ja'u jami'an, datang semua. Kalimah kila, kilta, kalimah jami', kalimah amah, ja'u ammatan. Mana kalimah-kalimah. Atau ja'a bi nafsihi, ja'a bi aini. 7 kalimah ni semua ni membawa makna takkid, tak syak lagi. Jangan pula kata aini aku cari makna, aku nak cari makna. Dia ni mesti makna dia taksis, pening kepala lah, takkan jumpa. Memang perkataan tu memang diletakkan bertujuan untuk takkid. Kalimah kullu, kila, kilta. Boleh nahu semua, maksudnya semua. Kullu, kila, kilta, semua. Atau jami' atau ammah, semua. Atau kita kalimah ada 7 Kullu, kila, kilta. Jami' dengan ammah. Ain dengan nafs, ainihi nafsihi. Ada 7 perkataan ni. Kalau kita jumpa, tak payahlah bersusah payah nak cari dia punya taksis. Memang tak ada taksis, confirm tu takkid. Okey. Al-wilayah. Kita masuk bab al-wilayah. Kata Syekh, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Orang-orang beriman semua adalah Auliyaur Rahman. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wali kepada Ar-Rahman. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ganggu orang mukmin, jangan kacau orang mukmin. Orang kafir pun jangan. Apatah lagi orang mukmin. Dan orang mukmin ada banyak maratibnya. Suatu orang mukmin, apa hukumnya kita mengumpat seorang mukmin? Haram. Apa hukumnya seorang itu berdusta ke atas mukmin atau melakukan fitnah, bahasa Melayu fitnah lah, terhadap seorang mukmin? Haram. Okey, itu orang biasa. Apa hukumnya? Kamu dalam ayat bukan kamu anda lah senang. Apa hukumnya anda memfitnah ulama? Mengumpat ulama atau mengumpat orang yang banyak bersaing jasa tentang agama. Orang mukmin ada maratib.
sampai penghujungnya paling tinggi, apa hukumnya kamu berdusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak sama. Inna kadhiba alayya laisa ka kadhib ahadikum. Ba'dukum ba'dha. Tipu dengan aku ni bukan macam kamu tipu sama lain. Tipu satu sama lain pun dah berdosa dah. Tapi tipu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang sangat besar. Kerana tidak ada orang lebih tinggi, tak ada seorang wali lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali artinya qarib, atau orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang tak pada Allah. Makna wali semua makna artinya makna yang al-qarib, an-nasir, makna qurba atau al-muhib, as-sadiq, atau berkaitan kalau kawan-kawan kita, jar kita, atau qarib dari segi qarabah, pertalian keluarga, semua makna wali. Wali artinya orang yang dekat, orang yang cinta, orang yang sokong, orang yang bantu, orang yang setia, semuanya arti wali. Okey. Tu ada akidah al-wala wal bara. Kita setia, sayang, cinta, bantu, tolong kepada orang mukmin, dan kita berlepas diri daripada kekufuran dan ahlinya, syirik dan ahlinya, dan seterusnya sampai dah kepada ahli maksiat dan ahlinya, ahli bid'ah dan ahlinya sebagainya, dengan kadar kesalahan yang mereka lakukan. Berlepas diri artinya berlepas diri. Kadang-kadang membawa makna benci, kadang-kadang membawa makna tidak tolong, kadang-kadang makna boykot, kadang-kadang makna itu nama al-bara. Jenisnya makna bara. Asalnya makna asal berlepas. Makna al-wala lawannya al-bara. Okey. Hari ini kita bincang makna wali. Dan Syekh berikan takrifan. Syekh kata al-mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Seorang mukmin itu, orang-orang mukmin itu semua mereka adalah awliya'ur rahman. Ini wali ni, jangan main. Ini wali ni. Jadi kalau wali dengan arti orang yang orang mukmin semua sekali wali Allah, tak adalah orang pergi kejar sangat pergi cari wali. Betul? Yang tinggal hanyalah orang menghormati seorang ulama yang lebih alim, atau seorang ubba, seorang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari seorang abid untuk atau cari seorang guru yang menasihatkan, atau cari seorang yang banyak membantu orang. Jadi tahap kewalian itu berbeza antara satu sama lain. Bukan satu title khas atau satu kedudukan yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Itu beza antara takrif wali dalam ahli sunnah wal jamaah dengan wali di kalangan golongan ahli bid'ah. Okey. Kita baca dulu sebelum kita syarahkan maknanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, ketahuilah, inna, sesungguhnya, awliya Allah, wali-wali Allah. Allah suruh beritahu dia Allah, la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih. Kalau jadi wali Allah ni, seorang wali Allah, Allah kata tak ada benda yang dia takut dan tak ada benda yang dia sedihkan. Okey. Siapa mereka? Allah dah sebut tentang awliya Allah. Kemudian Allah datangkan isim ataupun isim mausul. Allah kata alladzina, mereka itu ialah alladzina, iaitu orang-orang yang amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka pula orang-orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'rif ini, tuan-tuan pergilah cari ta'rif mana sekalipun, macam-macam ta'rif, sama ada daripada ulama sunnah atau siapa sekalipun, makna kesimpulan daripada segala makna disebut muhib ke, sadiq ke, qarib semua tadi, makna-makna kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali kepada alladzina amanu wa kanu yattaqun.
dan jadikan ini sebagai ta'rif wali. Maksud wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman, orang-orang mukmin semua si awliya'ur rahman, ialah diambil daripada ayat ini, iaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan ini kaedah penting dalam ilmu tafsir. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mana-mana kalimah, kemudian setelah kalimah itu datangnya isim mausul untuk menerangkan tentang makna kalimah tersebut, itulah dia ta'rif kepada kalimah tersebut. Allah kata alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ada kalimah muttaqin. Apa ayat selepasnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semua dah makna orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang beriman. Dia tak boleh ditafsir ke mana lain. Allah dah bagi makna tersebut. Ada lagi pada ayat yang lain Allah terangkan mana orang takwa. Ada lagi sifatnya, tambah lagi. Ulama tafsir akan gabungkan semua ayat berkaitan dengan takwa yang Allah ta'rifkan, kemudian dijadikan makna orang-orang bertakwa. Itulah arti takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu bila takut pada Allah dengan percaya dengan apa yang Allah beritahu. Dengan dirikan solat, tunaikan zakat, bukan takut lari. Aku ni tak layak dengan jadi orang beriman. Aku banyak dosa. Aku takut dengan Allah. Aku tak layak masuk syurga. Aku memang diciptakan jadi perompak. Ada tak orang cakap begitu? Ada. Aku ni tak layak untuk aku tak layak untuk jadi seorang yang beriman sebab aku banyak dosa. Tak. Maksud takwa, takut dan takwa yang sebenar yang Allah sebut, orang yang bila dia takut dengan Allah yang sebenar, dia takut dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan disenaraikan. Sama ayat khusyuk. Wasta'inu bisabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah kata tentang orang khusyuk, wasta'inu bisabri was-salah, minta tolong Allah dengan sabar dan salah. Segala masalah selesai dengan sabar dan salah. Tak sabar pun tak selesai. Sabar tapi tak semayang, duduk diam, duduk relax pun tak selesai. Dia kena wasta'inu bisabri was-salah. Sama sabar dalam erti kata puasa atau erti kata sabar, dua-duanya masuk. Okay. Tapi Allah kata wa innaha lakabirah. Dua benda ni atau solat, solat itu sangat besar dan berat. Betul ke? Solat ni berat ke? 2 rakaat solat, pergi solat dengan pergi hiking, confirm hiking lebih berat, betul? Tapi Allah kata solat itu berat. Sebab apa? Hati saya nak buat. Betul, Allah kata illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang yang khusyuk. Jadi nak tahu tahap khusyuk kita macam mana? Tengok tahap kita rajin sembahyang ke tak rajin. Kalau kita mana kalau solat kita tak tinggal, cuma solat wajib semua tak tinggal, baguslah. Ada kita pernah merasai khusyuknya. Orang yang pernah rasa khusyuk betul, dia akan solat ni satu benda yang sangat ringan bagi dia, satu benda yang nikmat. Macam mana yang dirasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila tengah ada masalah, tengah banyak sibuk urusan, sampai waktu solat, Nabi kata, ya Bilal arihna bis salah. Ya Bilal rehatkan, bukan rehat penat, rehat tak. Solat itu merehatkan, rahah, adanya rahah, merehatkan diri kita dengan solat. Solat ini bukan satu bebanan, satu perkara yang merehatkan. Itu orang yang khusyuk, level khusyuk. Kalau kita masih berat nak bangun, solat ke masjid, kita solat kat rumah pun lambat, pergi masjid antara pergi tak pergi berlambat, malu. Saya pun samalah kita. Mudah berjahadah. Itulah level solat kita, level khusyuk kita. Tapi bagi orang khusyuk, mereka akan
rasa senang nak solat. Sehingga Allah turunkan syariat ada waktu-waktu yang diharamkan solat sebagai rahmat pada mereka. Mereka happy. Bangun panjang sepanjang malam qiyamul lail. Ada orang yang bangun qiyamul lail, tidur sikit je untuk ambil tenaga, lepas tu dia bangun qiyamul lail sampai solat subuh, sampai solat subuh. Nak solat lagi, Allah kata tak, haram solat. Waktu tu waktu haram solat. Itu waktu sebelumnya Allah dah syariatkan untuk solat. Jadi selepas fajar Allah hikmah, kenapa Allah letakkan haram? Antara hikmahnya adalah untuk rahmat terhadap orang-orang yang seronok dengan solat. Dia perlu bagi hak pada badan dia berehat, untuk berehat. Nak solat pun sampai matahari terbit baru boleh solat. Gitulah keadaannya. Dia bekerja sepanjang hari. Allah suruh solat asar. Dia nak solat lagi, jangan. Bagi hak badan untuk rehat. Malam bekerja, lepas subuh kita bekerja solat dengan untuk dapat akhirat, rehat. Siang kita bekerja untuk dunia, kita solat, lepas solat rehat. Ini hak badan kita yang Allah berikan. Itu tak ada khusyuk. Untuk orang yang ala-ala tak khusyuk ni, tak khusyuk, waktu tahajud pun kita main game. Confirm lah tak, mana kurang lah khusyuknya kalau waktu tahajud pun main game, waktu tahajud pun tengok cerita macam-macam filem. Lepas tu, itulah tahap kurang khusyuk. Okey, kenapa? Jauh pula ceritanya. Tapi kat mana saya nak sebut tadi? Illa 'alal khashi'in. Kemudian Allah kata alladzina yadhunnun. Alladzina, al-khashi'in Allah ta'rifkan dengan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Maksud khusyuk, siapakah khusyuk? Orang-orang yang yakin. Yadhunnun artinya yakin. Sebab tu zan bukan berarti zan je. Yazinnun artinya yakin. Orang-orang yang yakin bahawa mereka sedang bertemu dengan Allah. Solat khusyuk takkan datang kecuali dengan sifat ihsan. Merasa bahawa Allah memerhatikan dia atau dia sedang berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan orang yang solat akan tahu bahawa Allah akan kembali pada Allah. Mungkin solat terakhir, dan solat dia akan dihisab di depan Allah. Macam-macam lah maksud tafsir, makna dia akan kembali pada Allah. Jadi itu erti khusyuk. Kat sini Allah kata ala inna awliya Allah. Allah sebut awliya Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah kata alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka ialah orang-orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'rif ini memberikan satu kata putus terhadap segala ta'rif yang diberikan oleh manusia. Inilah makna waliullah. Okey, kita ambil makna ringkas. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dua perkara ini, la khauf, tidak ada takut. Takutnya apa? Takut pada suatu masa akan datang. Ada orang tak berani bercakap, takut kena pecat. Takut ini, takut itu. Ada orang tak berani sampaikan kebenaran, takut tak dapat projek. Ada orang tak berani nak tegur ni sebab takut. Takut tu boleh untuk maslahat agama. Takut kalau aku tegur lagi teruk jadinya. Takut maslahat. Kalau kita cakap benda ni jadi makin teruk terhadap agama orang lawan. Itu dibenarkan, takut untuk maslahat agama. Tapi takut kerana maslahat diri, biarlah, rasuh berrasuh lah, takut kan cerita orang, aku pula yang ni. Ketakutan itu ketakutan yang tidak terpuji. Orang mukmin, orang yang yakin dengan Allah dengan sebenarnya, awliya Allah yang dekat dengan Allah, yang solat, yang nak tegakkan agama, mereka tak ada rasa takut apa yang di depan. Walahum yahzanun, dan mereka tak sedih dengan apa yang telah berlaku. Kan? Sebab bukan cerita-cerita cakap kata, kau tak takut, kan dah kena pecat. Kan tak ada temu duga tak dapat. Kan begini tak dapat. Tak ada sedih. Apa nak sedihkan? Allah. Mereka kenal dengan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka ada sifat iman, ada sifat taqwa. Mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa ni dia tahu ayat syarah arti takwa lah yang kita selalu syarahkan dalam ayat-ayat Ramadan. Kata dengan takwa la'allahum yattaqun. Jadi
Itu sifat orang beriman. Itu yang mereka rasa. Dan oleh kerana itu yang mereka lakukan, ayat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ini merupakan balasan Allah terhadap mereka. Maka tidak ada orang beriman bila nak meninggal, ketika nak meninggal, ketika dia mahsyar, ketika dia syurga, satu, mereka tak takut apa yang berlaku di depan. Keluar daripada kubur dalam keadaan begitu, malaikat turun kata, tenang, nahnu awliya Allah, apa ayat dia? Ayat seterusnya. Mesti ada dekat sini, tapi dia kata kat mana dia bagi. Okey. Ala inna awliya Allah lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dapat busyra di kehidupan dunia dan akhirat. Wala tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Saya nak cari ayat lain tapi jumpa ayat ni, betul tak? Lahumul busyra. Ada malaikat yang apa ayat dia? Tatanazzalu alaihimul malaikatu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat tu. Yang Allah malaikat turun dengan ramai-ramai, beritahu pada dia, jangan takut, jangan sedih. Waktu bila? Waktu ketika nak mati, ketika waktu di mahsyar, ketika ni, malaikat yang catat amalan dia, malaikat-malaikat yang jaga dia, yang akan turun bagikan ketenangan. Jadi apa yang ada di depan dia tak rasa takut. Apa yang di depan dia tak rasa takut. Apa yang berlalu tak tahu Allah terima atau tidak amalan aku sebagai, dia tak rasa sedih. Sebab ada busyra. Allah utuskan malaikat, dia kata, okey, memang sekarang ni keadaan kucah kacir, keadaan orang keluar seperti itu, tapi untuk orang beriman ada berita gembira dah, tak apa. Ada dapat berita gembira. Dan ini keadaan orang yang beriman. Orang beriman. Okey, seorang waliullah kenal Allah dengan sebenar dan menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan takut terhadap apa yang di depannya dan takkan sedih terhadap apa yang berlalu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dia di akhirat. Dia tak akan rasa takut dengan apa yang akan berlaku pada dia di akhirat, pada ke depan, dan dia juga tidak sedih takut dengan apa yang dia pernah lakukan, sedih dengan apa yang lakukan kat dunia, kerana ini balasan Allah sesuai dengan pengorbanan ataupun sesuai dengan amalan yang dilakukan. Al-jazaa'u min jinsil amal. Dan Allah berikan sifat allazina amanu wa kanu yattaqun. Punca mereka ni tak takut ke akhirat dan sebab mereka dah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka di dunia. Atau macam-macam makna cara ulama tafsirkan, semuanya tidak bertentangan antara satu sama lain. Khilaf yang ada, khilaf tanawwu', berbeza dari segi metodologi cara untuk menerangkan, tapi tidak bertentangan satu sama lain. Tuan-tuan tengok ayat ni terlalu banyak tafsiran dan semua sekali tafsiran yang sempurna. Semua sekali tafsiran yang memberi makna yang benar terhadap ayat ini. Okey. Kita letak sampai sini dulu. Kita akan syarah semula tajuk ni pada pertemuan akan datang. Sebab kita lama kita kat atas sis aula menetakkid. Okey. Jazakallah khair atas peringatan. Okey. Cuma wali ni pemahaman Songsang terhadap wali datang daripada mana? Kita dah faham dah arti wali. Akan kita baca lagi akan datang. Pemahaman Songsang datang daripada mana? Asal sekali, mula-mula sekali yang memesongkan makna wali siapa? Syiah. Betul? Syiah lah yang awal sekali memesongkan makna wali. Sebab dengan erti kata wilayatul imam. Imam tu ada sifat kewalian pada dia. Dan sifat kewalian itu merupakan warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali dan kepada seterusnya. Ada yang kata tak, ada dua. Ada yang kata warisan Nabi dah tinggal, Nabi dah wafat, kenabian tak ada. Tapi sifat kesempurnaan, sifat kewalian yang ada pada Nabi tersebut diwariskan kepada Sayyidina Ali. Ali wariskan kepada Hasan, kepada Husain, sampailah kepada Al-Mahdi. Syiah dijadikan bahawa wali itu milik imam. Kenapa? Tujuan asal politik. Tujuan asal politik. Dia gunakan nama ahli bait untuk dapatkan kuasa politik.
Bukan dia bagi kuasa pada ahli bait pun. Zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Ali Sayyidina Ali bakar dia, bakar mereka lagi. Seperti dibantah oleh Ibn Abbas rahimahullah radhiyallahu anhuma. Jadi Syiah yang pertama sekali bawa konsep wali, iaitu sifat imam itu diberikan sifat kewalian. Jadi apakah sifat kewalian? Untuk Nabi sifatnya maksum. Jadi imam maksum kata maksum. Perkataan yang awal yang mereka gunakan, mereka kata mahfuz. Tak maksum tapi mahfuz. Benda yang sama ditukar bahasa, tukar istilah. Dan sekarang ni tak ada syak lagi lah. Syiah kemudian kata maksum lah. Al-ismah untuk Rasul dan juga untuk imam. Okey, jadi ta'rif wali bukan lagi orang beriman, tetapi adalah orang-orang yang mewarisi kewalian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rasulullah bab kemaksuman, bab mahfuz, terpelihara dari kesilapan itu diwarisi oleh imam-imam. Ini Syiah. Akhirnya imam tu maksum. Berasal kata mahfuz, akhirnya jadi maksum. Istilah dipakai sama macam Nabi. Jadi Nabi tak ada dah, tapi sifat kemaksuman tu masih ada. Sebab itu adanya kemaksuman pada kalam imam-imam keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Syiah yang mula cipta tentang maksum dan permulaannya. Sufi adaptasi dengan mafhum yang sama. Seorang wali dah maksum, dia takkan buat kesilapan. Kalau dia minum arak pun sebenarnya arak dia itu pada pandangan kita arak, tapi sebenarnya itu susu. Macam-macam takrifan lah. Wali terpelihara. Kalau buat salah sekalipun, itu syariat, mereka sampai level makrifat. Kita tak nampak, kita tak tahu. Kita nampak macam orang tu solat, tapi wali boleh nampak mungkin orang solat tu babi sebenarnya. Kepala dia sujud tapi duduk tawaf, tapi yang tawaf tu adalah anjing dan sebagainya. Sebab mata dia lain, dia ada buka hijab. Kita dia ini sufi punya sifat tak kepada wali. Yang penting wali tak salah. Orang pergi belajar hadis dengan Imam Malik, dia kata Imam Malik masuk dalam kelas hadis, nampak banyak keledai dan anjing. Siapa yang buat cerita ni? Geng yang tak belajar hadis. Geng yang pemalas, penari, tukang joget, penyanyi. Dia kata Imam Malik, dia kononnya macam puji Imam Malik tu kasyaf. Tapi cerita dia, Imam Malik masuk Masjid Nabawi, datang ke dalam majlis, tengok ramai yang hadir keledai. Siapa keledai tu? Muhaddisin. Kita mereka atas nama kasyaf, diangkat hijab. Ini penipuan yang dibuat oleh golongan ini. Tapi kalau apa yang mereka buat, yang minum arak tu sebenarnya mata kita nampak macam arak, sebenarnya dia susu. Kita nampak macam pada kita haram lah sebab kita tak ada hijab, tapi mereka tahu yang mana boleh, mana tidak. Malah ada setengah riwayat pada perempuan berzina, perempuan tu nampak orang lain sebenarnya isteri dia. Sampai dia kata kahwin di alam ruhaniat, alam roh. Macam-macam cerita. Takkan salah. Konsep kemaksuman yang ada pada atau kemahfuzan atau kemaksuman yang ada pada Syiah diadaptasi oleh golongan sufi yang melampau, diletakkan kepada ta'rif wali. Jadi wali itu ada apa? As-insan kamil, insya-Allah saya akan bincangkan untuk kelas akan datang. Dia ada sifat kesempurnaan dan dia ada kemaksuman. Dan macam mana nak buktikan dia wali? Maka terjadilah karamah, yang diistilahkan karamah. Maka diadaptasilah pahaman berkaitan dengan kuasa-kuasa sakti yang ada pada dewa-dewa. Last sekali, wali ni jadi macam dewa. Kemudian tugas dewa kawasan dewa, penunggu pokok dah, penunggu wali kawasan ada, wali ni semua ni mafhum dibawa dalam maksud wali. Jadi wali ni bukan manusia biasa, manusia sempurna. Insan kamil. Kesempurnaan pada wali bila dia memiliki kekuasaan untuk uruskan alam dan malaikat berkhidmat kepada dia. Ini semua cerita akan ada selingan ni lah kita akan sebutkan pada pertemuan akan datang. Ini mafhum pada Syiah, mafhum pada Sufi. Apa beza Sufi dengan Syiah? Syiah dia kata cuma imam je, keturunan Nabi je. Sufi kata semua orang. Kita pun kata semua orang beriman wali, tapi tak ada sifat saksi,
Tak ada sifat kemaksuman begini begitu. Jadi wali Allah orang beriman. Okay. Dia nampak Syiah dia kata khas, dia ada sifat kemaksuman, ada karamah, ada dia punya sifat kesaktian, kelebihan tertentu pada imam dia khas. Sufi dia ambil tengah-tengah. Dia pergi ambil ada sifat kemaksuman, sifat ini dia tak sebut maksum lah, tak sebut maksum. Dia dengan istilah dia, tapi tak salah lah, wali tak salah. Akan ditakwilkan, tengok debat Ibn Arabi, macam mana akan ditakwilkan sehabis-habisnya, takkan salah semua sekali. Itu dia ambil daripada Syiah. Syiah khaskan untuk keluarga Nabi, dia tukar. Dia kata yang kemaksuman tadi wujud pada seluruh makhluk. Siapa pun wali. Ditiru oleh sunnah pula untuk semua. Tak samalah. Tak sama mafhumnya. Ini mafhum wali. Sehingga kan yang terjadi akhirnya macam-macam cerita pelik. Kerana mereka jadikan bukti seorang wali itu adalah dengan adanya karamah. Cuma wali itu tunjuk ke tak tunjuk bezanya. Dia cerita nak jadi karamah mesti ada. Jadi ada cerita kalau dia wali, kalau dia begini dia tak tunjuk. Sebab apa? Orang-orang yang soleh takkan tunjuk dia punya dan sebagainya. Tak, itu bukan penentuannya. Karamah yang dimaksudkan wali mafhumnya yang mafhum wali dan juga mafhum karamah yang ada dalam Quran dan Sunnah tak sama macam mana yang ada pada golongan Sufi. Okey, insyaAllah sampai sini dulu. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pada mana pertemuan yang manfaat. Dan ada soalan? Angkat tangan, angkat tangan. Okey. Hanya wali mengenal wali. Kenapa? Kenapa hanya wali mengenal wali? Sebab konsep kewalian yang asalnya adalah pemberian Allah. Dia bukan benda yang boleh diusahakan. Kemudian datang masa kemudian kata ada cara diusahakan, iaitu cara bertapa sebagainya akan kita sentuh nanti insya-Allah kalau ada soalan dan keperluan untuk bincangkan tentang wali dalam pandangan golongan sufi yang melampau. Manakala sufi yang ikut-ikut, yang semayang kat masjid semua kali, tak, dia bukan batiniah. Kalau batiniah dia tak semayang dah, tapi dia semayang tu maksudnya dia terpengaruh dengan pemikiran batiniah, tapi dia belum lagi dia jadi batiniah yang sebenar. Itulah kebanyakan orang kita. Kebanyakan orang kita terikut, ikut ustaz sana, ikut sini, kumpul sana sini. Sebab tu kita tak boleh nak hukumkan dia dengan hukum-hukum yang secara mutlak. Hukum mutlak tak boleh ditakyinkan kepada orang tertentu, kerana kebanyakan orang dia tidak tahu. Ya, insyaAllah sampai sini saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.